Sebab tu saya sebut sikit lah. Berkat ni tuan-tuan, nak dapat berkat dalam Ramadan. Sebab tu disebut sumu tasihu. Puasalah sihat. Macam mana puasa sihat? Cara bermakanan. Buka puasa dengan kurma. Lepas kurma, tuan-tuan semayang tu kan makan terus. Mayang dulu bagus, itu sunnah Nabi. Banyak kita makan terus. Apa biru hijau sama tuan-tuan. Jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kipas ni, aircon. Tuan-tuan, memudahkan untuk majlis ilmu. Saya nak tanya tuan-tuan, ini tempat berkat. Ada tak dalam barang, dalam masjid ini, rumah Allah ini, surau ni, kita punya? Ada tak? Kipas tu saya punya, jamin syurga. Bil elektrik tu saya yang bayar, jamin syurga. Kapet ni saya yang boh, jamin syurga. Tirai tu makcik yang jahit, jamin syurga. Aircon tu saya yang boh, jamin syurga. Ada tak barang yang ni kita punya? Kalau tak ada barang, mana kita punya? Tuan-tuan kata rumah tu kita punya. Saya nak ulang selalu. Rumah yang tuan-tuan sebut kita punya, bukan kita punya. Kita beli 250,000. 250,000 tuan-tuan. Akhirnya bila kita sakit, kita bagi tahu isteri kita. Isteri kita sihat lagi. Kalau abang mati, yang jangan kahwin lain. Kalau yang kahwin lain, bawa isteri suami baru duduk rumah abang, abang balik jadi hantu. Isteri nak duduk takut tuan-tuan. Lain kali duduk rumah anak. Isteri mati, anak bubuh signboard rumah yang kita sayang untuk disewa. Untuk disewa. Ada tak rumah Allah ini, ni surau ni, orang bubuh untuk disewa, ada tak? Tak ada. Kemudian bila anak kita tak nak duduk, semua bergaduh, rumah yang kita sayang untuk dijual. Ada tak rumah ini, surau ini, masjid untuk dijual, ada tak? Tak ada. Inilah rumah kita. Ni rumah kita ni. Saya nak tanya betul-betul. Siapa orang desa mewah? Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Orang luar ramai lagi. Sini dah mewah dah, tak datang tuan-tuan. Belagak dewa tuan-tuan. Inilah rumah kita bang. Kita nak besar lagi, betul tak? Jadi kita nak kutip derma dululah. Sementara dia orang ada kutip derma tak? Ada tak yang kutip? Mari tuan-tuan. Kita bagi derma sikit. Nak buat surau kat mana ni? Sebelah tu nak buat lagi besar. Ini pun tak ramai. Tak besar lagi tu. Mana nak derma ni? Okey, bagus. Sekejap kita kutip. Kutip. Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Saya rasmi insya-Allah. Jalan. Boboh. So siapa yang menafkahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, sebahagian rezeki mimma, dia tak sebut wa razaqnakum. Wa mimma kalau bahasa Arab ni kita mengaji sebahagian, jalan. Wa mimma razaqnahu min qabli an ya'tiya ahaduhum, mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka sebelum datang akan ajal mereka. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mereka akan berkata apa bila dah sampai ajal? Ya Allah, bagilah lewat ni ajal ni, bagi lambat sikitlah, ni nak dekat mati ni. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bagi lewat sikitlah ajal ni, bagi lambat sikit. Apa nak buat? Fa asaddaqa, bagi lambat sikit ya Allah, kami nak sedekah. Menunjukkan pahala sedekah ni hebat. Sebab tu tuan-tuan bubuhan, dia orang nak membesarkan surau lagi supaya ramai lagi yang tak datang. Yang ni berhebat ni kan. Selalunya nak tahu orang ramai tak ramai bukan pada waktu maghrib dan isya. Masuk mana? Subuh. Kalau subuh macam ni, Allah turun rahmat kampung kita. Ni qaryah kita ni. Nak tahu hebat tak hebat satu qaryah, tengok waktu subuh. Kalau subuh ada 4 orang, esok saya nak datang subuh nak cek. Kalau tak ramai, derma tu kita ambil balik. Kan? Sebab apa? Nak dapat ke wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahum fayaqul rabbi laula ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami nak sedekah, kami nak buat amal soleh. Jadi tuan-tuan, bubuhlah sedekah insya-Allah. Abang jalan di tengah ni. Kosong lagi bang. Jalan. Seorang-seorang.
Siapa yang tak bagi tu tunggu lama sikit. InsyaAllah. Ini rumah kita. Nak buat lagi besar ni tuan-tuan. Itu rumah tu. Tuan-tuan bubuhlah sikit. Kurang-kurangnya duit tu. Guna boleh beli jam. Orang tengok jam dapat pahala kita. Jamin syurga tuan-tuan. Jamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak buat masa hidup dunia ni. Sampai masa Allah ambil nyawa kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Kita cari keberkatan. Ini rumah Allah. Dan lagi Syaban ini. Apa keberkatan lagi? Orang yang baca Quran berkat. Sebab buat sikit dapat banyak. Sesiapa yang baca Quran 1 huruf 10 pahala. Itu nama berkat. 1 huruf 10 pahala. 1 huruf alif 10 pahala. Lam 20 pahala. Mim 30 pahala. Hebat tak? Tu maksud dia baca Quran. Nabi kata iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Quran itu akan bagi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu namanya berkat. Tolong kita. Maksud apa? Ketika kita berada di alam barzah, kan, malaikat muka dan nangki datang. Man rabbuka? Tuan-tuan tahu siapa yang juru cakap? Amalan kita. Siapa amalan kita? Quran. Quran jadi peguam bela. Allahu Rabbuk. Allah Tuhan dia. Siapa juru cakap? Quran. Kalau hidup Quran tak pernah baca, bagaimana peguam bela kita di akhirat esok? Sebab tu ni dalam bulan Syaban ni bang, jangan tinggal Quran. Ambil dah sikit. Kita ambillah juzuk-juzuk yang penting ni baca. Ambillah Baqarah kan. Ambillah Al-Imran Nisa. Ambillah 3 juzuk kan. Kemudian kita akan sambungkan mula dengan juzuk yang ke-5, ke-6 dalam Ramadan. Boleh habis tuan-tuan 30 juzuk. Tapi kalau tak mula, nak mula dalam Ramadan, tak habis. Dia semangat, hangat-hangat tiap ayam kan. Oh, hari pertama 3 juzuk. Hari kedua 2 juzuk. Lepas tu tak ada juzuk lah. Malas baca. Mulakan dengan Syaban ini. Mulakan dengan 10 ayat, tuan-tuan. Berkat. Orang yang baca Quran ni, tuan-tuan nak cerita tak artilah. Kan? Orang yang akan dapat hebat ni, saya cerita tuan-tuan dia ulang benda yang baik. Hebatnya Quran ni, Allah buka hati kita. Tuan-tuan nak tahu hati tuan-tuan ni hebat tak hebat? Tuan-tuan duduk sorang-sorang, pernah tak tuan-tuan menangis? Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, mengalir air mata ni. Hati tuan-tuan lembut. Kalau tak boleh lembut, bang, Quran boleh lembutkan hati tuan-tuan. Hati lembut. Orang yang hati lembut ni tuan-tuan, Allah, cerita tentang Nabi dia sebab dah. Orang perempuan tengok sebab dah, orang lelaki susah. Saya pernah baca khutbah, menangis orang. Ada orang tak menangis, dia kontrol, dia tengok. Dia kontrol, jangan air mata jatuh sebab memalukan. Hinguis ni masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Sebab hinguis tak boleh kontrol. Tuan-tuan boleh kontrol hinguis? Tak boleh. Kalau sedut dia telan masuk kenyang. Tuan-tuan. Jadi macam mana? Orang lelaki dia kontrol. Tapi orang yang hati dia lembut, dia akan menangis. Oh, menangis. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak cerita. Quran ni hebat berkat. Berkat macam mana? Syaban mulakan. Dengan 10 ayat setiap hari. 10 ayat. InsyaAllah Ramadan. Setiap hari boleh 1 juzuk. Sebab Quran ni bila dibaca tuan-tuan dia akan lancar. Kalau tuan-tuan tinggal tuan-tuan setahun tak baca, tuan-tuan try baca. Dia gagap. Dia lambat. Tapi kalau baca selalu, dia akan lancar. Sebab tu kalau bulan Ramadan, disuruh tadarus. Tadarus bukan baca seorang. Kalau baca seorang, semua betul. Sebab tak ada orang tengok. Oh, betul semua. Tapi tadarus. Tengok dapat pahala, pegang dapat pahala, dengar dapat pahala, semua dapat pahala. Tu dalam Ramadan disuruh tadarus. Kita pegang Quran dapat pahala, walaupun dah hafal. Pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, baca lagi dapat pahala. Kita nak mulakan dengan bulan Syaban ini. Sebab apa? Berkat. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tadarus. Jangan tadarus 20 orang, ramai sangat. 5 orang sudah. Kan? Ada khalifah, tok guru, 4 orang. Kalau 20 orang, Allah, nak sampai patah balik, yang ni 6 kali lena dah. Mula-mula khusyuk lepas tu. Lena, 5 orang sudah. Dia baca, tok guru baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca, yang ni semua tengok. Tok guru lancarlah. Anak murid tak pernah baca.
Dia pun sama. Walamma. Oi, pakcik 60 baca macam ni. Malam tu datang, tak datang terus tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh malam pertama jangan tegur lagi. Quran ni 15 malam dia baca akan lancar. Jangan tegur lagi, dia kecil hati. Kan? Kalau boleh macam mana? Marah. Aku baca ya tegur ya. Kena aku baca ya tegur. Dua orang ni baca semua tak tegur. Aku ya tegur. Tak tegur apa memang hang teruk. Tapi dia bebal kan? Jangan tegur lagi, biar dulu, biar. Lama-lama dia lancar. Bila lancar tuan-tuan, alhamdulillah. 15 hari, alhamdulillah akan sempurna. Bila sempurna, setiap kalimah yang dibaca itu hebat dalam Ramadan. Tapi nak mula dengan Syaban. Mula Syaban tuan-tuan, kita baca Quran. Kalau boleh tuan-tuan yang dikasih, lepas daripada Ramadan ni bang, saya kalau hafal Quran, saya akan hafal bulan Ramadan. Senang ingat. Tuan-tuan hafal bulan lain susah. Sebab mata kita tak jaga, telinga tak jaga. Tapi nak hafal bagi ingat Ramadan. Saya hafal surah-surah yang ingat dalam Ramadan. Ramadan, hafal Tabah, surah Mul, surah Tabah, surah Mul tu, surah Sejadah, Waqi'ah, Juzuk Amma, semua ingat kan? Surah-surah di antara yang penting tu. Surah Baqarah sampai surah Al-Imran. Ingat kenapa? Ambil Ramadan. Ramadan tak ada apa, tak tahu nak buat apa. Baca. Baca macam mana nak ingat? 40 kali satu ayat. 40 kali. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 40 kali. Insya-Allah ingat. Bulan lain tak boleh buat. Tapi alhamdulillah Ramadan boleh ingat. Bang, itulah persiapan kita di akhirat esok. Ni Quran yang kita baca. Dan kalau boleh, insya-Allah Syaban mulakan dengan Al-Quran. Kemudian apa tuan-tuan? Nak berkat lagi seminar Quran. Tuan-tuan jangan lupa, orang yang hebat apabila dia jaga solat sunat. Ni Syaban ni kena mula dah. Tambah-tambah kita umur 40 dah. Ni 40. 40 pun tak sembahyang sunat lagi. Bang, 40 dah bang, kata Imam Ghazali, kalaulah umur 40 dia tidak lagi berada dalam rumah Allah, maka dia mati pun jauh daripada rumah Allah. Ni umur 40 dah. Kita 40. Saya nak tanya, siapa sini yang 40 ke bawah? Cuba angkat tangan tengok. 40 ke bawah. Oh, ramai. Okey, 40, 50. Ni banyak sini ni. 50, 60. Oh, ada lagi. 60, 70. 70, 80. Berapa? 80. 70, 80. Okey, ada lagi. 80, 90. Mati habis dah. 90 tak ada tuan-tuan. 90 dah, 90 kok. Ada 90? 90 ke atas? Tak ada dah. Tak ada dah tuan-tuan, tinggal ada seorang dia. Tuan-tuan, kita ni umru ummati sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. Kalaulah umur 50 pun tak ada sunat lagi bang, sampai bila nak buat? 50 dah. Ni hari ni tuan-tuan, sedih dia orang tunjukkan gambar saya. Dia hidup ni tuan-tuan pergi masjid. Tapi dia amal satu lagi tuan-tuan, minum air ketum. Dia pergi bawa tempat kerja tuan-tuan, accident, air ketum tu jatuh penuh ni tepi. Penghujung hayat macam tu macam mana tuan-tuan? Sedih kita. Sebab tu jangan bang, kita buat hidup kita elok, mati akan elok. Jangan tuan-tuan kita mati penghujung dalam keadaan yang teruk. Orang tengok, orang tak tengok dia. Orang tu, Allah, mati air ketum penuh. Cof-cof. Dulu air ketum, mak saya minum juga. Dia tak bubuh tuan-tuan, ubat nyamuk, ubat batuk. Dia orang ambil satu light, letak buah dalam peti ais tempat yang sejuk dia minum. Kuat. Sekarang ni dah bubuh dengan ubat nyamuk macam-macam. Allahu akbar. Jadi pening, mabuk. Bila mabuk jadi haram. Maka dia kait kepada qisas, qiyas kepada hukum innamal qamru wal maisir wal ansabu wal rijsun min amali syaitan. Ambil daripada hukum arak. Macam tu dadah dia ambil hukum apa? Qiyas kepada memabukkan. Sama dengan ketum. Kalau memabukkan jadi macam arak, haram. Jadi orang tanya saya, ustaz, dadah haram? Tak haram. Ada tak dalam ayat Quran? Memang tak ada. Qiyas kepada hukum arak. Kata kami jumpa. Mana ada ayat dadah? Ada ustaz. Mana? Fi amadin mumaddadah. Mampus. Tak ada. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Ni kan kalau boleh buatlah. Umur 50 dah bang.
Kalaulah 50 pun, saya 51 dah ni umur saya. Ada cucu dah, 51 dah. Abang Zul apa? 52. Oh, dah lah, nampak macam tua lagi. 51 dah, tahun 68 entah cucu pun dah. Ni, 51. 6 orang dah kawan saya dah mati lah. Dalam kelas tu ada 36. 6 orang mati dah, tinggal 30 lah. 6 orang dah tak ada. Kampung saya tuan-tuan, ayah saya 82. Tinggal dia seorang lah. 70 ni tinggal 4-5 orang lah. 60 tu ramai lagi. Saya generasi yang kedua, ketiga lah maksud dah, ketiga lah. Habis generasi tu, kamilah yang akan menyusuri ke mana tuan-tuan? Alam barzah. Ni, kita 50 dah. Sunat pun tak buat lagi. Bang, buat bang. Kalaulah, sebab umur kita ni 60-70 ya. Paling kuat 60-70. 60 tu pun macam-macam dah. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung macam-macam dah. Tu pun tak buat lagi sunat bang. Tapi Allah gandakan. Kita walaupun umur kita 60-70, tak sama dengan umur Nabi Adam. 1000 tahun Nabi Adam. Kalau dia solat 1 rakaat pun sehari, berapa ratus ribu dah. Kita 60-70 ya. Tapi Allah gandakan. Itu nama berkat. Buat sikit dapat banyak. Kan? Semayang sunat dalam bulan Ramadan. Seperti mana wajib. Semayang wajib Allah ganda 700 kali ganda. Itu hebatnya tuan-tuan. Buat sikit dapat banyak. Allah gandakan kita. Sebab umur kita 60-70 ya. Baca Quran, Allah dapat pahala banyak. Duduk dalam masjid, ni Allah hantar 2 malaikat rahmat. Tuan-tuan tengok dalam Riyadhus Salihin. Malaikat tu berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dah dosa dia, rahmati dia. Menunjukkan kita tak layak masuk neraka. Semua ni jamin syurga ni. Sebab Allah, kita ni umur 60-70. Jadi Allah nak bagi sama macam Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun dia hidup. Buat sikit pun tak apa lah. Panjang umur. Kita 60-70. Bila 60-70, Allah gandakan. Baca Quran, buat sunat. Kita buat sunat ni. Tambah-tambah esok ni. Siapa yang puasa, Allah ampun dosa dia. Kan? Ni masuk dalam Ramadan nanti. Allahu Akbar. Masuk Ramadan. Tarawih tu macam wajib. Tarawih wajib. Kita sini buat berapa? 20. Buatlah 20. Tak ada masalah. Tarawih ni rehat. Allahu Akbar semayang 2 rakaat. Lepas tu rehat lah. Relax lu pergi kena cucuk lepas malu kan. Lepas tu sambung balik. Tengok tinggal buat imam lah. Yang lain balik habis semua. Sebab tu dia orang buat cepat. Tapi cepat pun jangan baca terlalu panjang. Ambil surah-surah simple sudahlah. Kalau nak ambil surah Mul pun ambil 2 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. InsyaAllah 20 ramai yang akan ikut. Kan? Ini Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang belakang, wajak lepas imam. Bukan dia sedap tu. Kawan tu. Sebab apa? Cara pemakanan tak betul. Sebab tu saya sebut sikit lah. Berkat ni tuan-tuan nak dapat berkat dalam Ramadan. Sebab tu disebut sumu tasihu. Puasalah sihat. Macam mana puasa sihat? Cara pemakanan. Buka puasa dengan kurma. Lepas kurma, tuan-tuan semayang tu kan makan terus. Mayang dulu bagus. Itu sunnah Nabi. Banyak kita makan terus. Allahu Akbar. Makan terus. Nasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu tengok nak habis lah. Kan? Cuba tuan-tuan makan kurma dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal pun azan sedap. Yang panjang dia tarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab dia tahu dah. Makanan terpelihara. Ini azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam hati dia, apa dah semayang tak mau sudah. Sebab tu tuan-tuan, sunnah Nabi. Berkat macam mana? Makan buah kurma dulu. Lepas tu, minum sikit. Sebab perut kita berhenti pukul 2. Maka kita makan, sebab tu disuruh makan kurma. Sebab kurma ni banyak kalori. Kita kan tenaga kurang. Bila makan tu, maka perut kita akan mula proses. Dia jadi macam tu lah. Lagu pun sedap lagu kan. Tapi kalau makan tu, dia jadi macam apa? KI 20.
Geran pun dah kena tukar lah tuan-tuan. Sebab tu makan kurma dulu. Kurma yang paling bagus, tamar ajwa. Tamar ajwa. Pergilah nak tahu tentang tamar ajwa sebesar ini. Awak balik daripada Mekah. Selalunya ajwa ni original di Madinah. Di Madinah original. Besar ni lah. Jangan besar tu. Itu tadi daripada Taif. Dia kecil lah besar ni lah. Tamar ajwa. Nak tahu? Dia ada macam urat-urat. Kadang-kadang kalimah Allah, kadang Muhammad. Makan, minum. Pergi semayang. Hebatnya, terawih. Terawih akan hebat. Sebab perut kita, lepas dia mula kan? Dia ni, lepas dah kita makan, baru dia mula proses. Bila mula proses, kita solat terawih sedap. Allahu Akbar. Imam baca relax ya. Alhaqumut taqah. Kita belakang, sedapnya Pak Imam. Pak Imam baca Allah. Makmum punya sedap. Kerana apa? Kerana pemakanan kita. Tu tuan-tuan, tu namanya berkat. Makan buah kurma dulu. Buah kurma paling bagus, tamar ajwa. Kalau tak ada ajwa, maryami. Kalau tak ada maryami, rutab. Kalau tak ada rutab, lubana. Tak ada lubana. Tak ada dengar kan? Lubana ni untuk orang perempuan. Kalau tak ada lubana, sukari. Sukari untuk orang lelaki. Tuan-tuan pernah pergi Mekah ni? Tak tahu kan? Cari dua ni. Lubana untuk orang perempuan. Sukari untuk orang lelaki. Dia orang tanya, Ustaz, sukari untuk apa? Itulah awang liku tu. Angry Bird is very good, tuan-tuan. Siapa beritahu lah. Ni kan? Kalau tak ada juga, sukari apa pun tak ada. Yusut tayyub. Boleh tuan-tuan. Yang penting kurma. Tak ada kurma, benda yang manis. Tu yang ada agar-agar. Ada buah seri muka apa semua tu. Bagi manis, kalori. Sebab kita akan sihat. InsyaAllah, bila kita makan kurma bagus, ajwa. Tapi ajwa Nabi kata, makanlah pagi-pagi 7 biji. Kita buka puasa 7 biji lah. Sebab apa? Allah jauh dua penyakit, racun dan sihir. Itu tamar ajwa tu. Sebab tu Nabi suruh makan yang tu. Sebab Nabi tanam daripada tangan dia. Tumbuh daripada tangan yang ditanam. Namanya ajwa. Tapi tak boleh makan banyak-banyak. 7 biji lah. Kalau makan banyak-banyak, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Habis Ramadan botak. Orang tanya, Ustaz, kenapa botak? Tahu tak kenapa? Kerana harga dia mahal. Sekilo 120, tuan-tuan. Tuan-tuan gaji 800, makan sehari sekilo, tak botak mana? Makan sebiji dua tu dah. Itulah namanya berkat. Tamar ajwa. Lepas tu apa? Sembahyang dulu. Ni saya nak bagi tahu ni. Buat di rumah. Kalau buat di rumah, saya ingatlah tuan-tuan, kami kampung dulu, saya balik. Saya beritahu kat kampung, tolonglah tuan-tuan kita solat dulu. Ustaz nak solat. Saya pergi lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buka puasa. Dia orang tak tunggu saya tuan-tuan. Masa malam tu nasi daging talamu. Habis azan tuan-tuan tengok, tinggal ayat asam kat saya. Dia orang sapu habis tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah sekarang dah praktik. Rupanya praktik, tengok tarawih cukup. Rupanya ada 2 saf. Kan, tuan-tuan jangan duk bergaduh. 8-20. 8-20. Siapa yang boleh buat 20 hebat bang? Kita dah umur 50 dah bang. Daripada umur 18 sampai 50, 28 tu lah. Ada yang 8 apa? 2 apa dah. Yang penting datang sudah tunjuk muka. Balik tuan-tuan. Biarlah bagi cukup 20. Sebab sini tak ada tazkirah kan? Tak ada buat 20. Apa salahnya buat bagi 20? Sebab sembahyang tarawih ni rehat. Tuan-tuan tahu kami di Nahdah buat 40. Ikut Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz 40 tuan-tuan. Sembahyang tu daripada lepas Isyak tu, sembahyang 10 berhenti. Makan dulu. Sampai pukul 3 pagi. Mula-mula 200, lah kali 20. Tinggal 20 tuan-tuan. Buat 40 waktu. 40 rakaat, 40 waktu, 40 rakaat. Kan? Kita, 8. Kan? 8 ada tazkirah. Okeylah. Sebab duduk dalam majlis ilmu seperti mana lebih baik daripada 1000 solat sunat. Sebab tu ada orang buat tazkirah. Kita duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada 1000 solat sunat. Jadi ada tazkirah 15 minit. Dia peringat. Tuan-tuan jangan lupa kita ada 15 Ramadan dah. Tolong peringat. Kalau buat 20 pun tak ada tazkirah, kadang-kadang orang tak buat juga. Orang selit lah 2-3 hari tu ada tazkirah. Peringat. Kalau tak peringat tuan-tuan buat 8, ada tazkirah. Lebih baik juga. Buat 20 ada tazkirah seketika. Bagus juga. Sebelum Isyak, bagi tazkirah 10 minit. Sebab dia orang lupa. Tuan-tuan dah 15 dah ni. Kita jangan lupalah tuan-tuan. Ambil peluang ni. Kita ada malam malam apa? Lailatul Qadar. Jangan lupa. Peringat.
Lebih baik tuan-tuan. Kerana apa? Kadang-kadang buat 20 balik-balik, tak ada tazkirah. Ada tak orang balik, sedaplah 20 hari ni semayang. Bertambah iman aku. Ataupun kau ajak punya Pak Imam, baca punya panjang. Tapi kalau ada tazkirah, alhamdulillah lah ustaz tu bagi tazkirah. Rupanya kita ni malam ni dah nak masuk malam 20 dah. Kita tak rebut peluang lagi. Ada tazkirah. Terah pada tuan-tuan lah. Yang penting apa? Kita imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Makan buah kurma. Kemudian, solat dulu. Solat maghrib. Lepas solat maghrib, baru makan nasi. Tuan-tuan nak makan apa, makanlah. Tapi kalau boleh jangan makan nasi dulu. Makanlah kuih-kuih apa dulu. Makan masa mana? Kan rehat lepas Isya. Makan dulu. Lepas tu bawa tarawih. Baru sedap. Allah. Boleh tak macam tu? Allah. Lena semua. Tinggal Pak Imam yang ada baca. Tapi itu tuan-tuan, kalau boleh lepas maghrib, makan. Sebab apa? Ini sunnah Nabi. Pernah berlaku satu taman tuan-tuan, saya cerita macam ni lah. Tuan-tuan, saya kata, kita ni kalau boleh ikut sunnah Nabi, makan buah kurma, minum air, lepas tu kita semahyang dulu, lepas tu makan. Dia balik-balik, dia dapat-dapat tu, ini orang yang hebat, dapat-dapat terus aman. Balik-balik esok tu, dia bagi tahu kat isteri dia. Hari ni kita ni dah 27 Ramadan, rupanya kita tak ikut sunnah Nabi rupanya. Tak dapat berkat tu. Sunnah Nabi ni berkat. Itu macam mana? Hari ni yang jangan masak. Saya nak pergi beli, kita buat macam Nabi suruh. Macam ustaz bagi tahu. Dia pun pergi beli lah. Beli buah kurma, cari buah kurma. Ajwa, mana nak ada pasal malam. Belilah apa-apa kan. Dia belilah, beli buah kurma apa semua. Beli ikan panggang, ayam, ikan bakar ayam panggang semua beli. Dia kata, yang jangan masak hari ni, kita nak ambil fadilat, nak ikut sunnah Nabi. Dia pun 7.25 masuk waktu, 7.20 dia siap hidang. Ayang tak payah masak, duduk. Tepi makanan tu dia hampa tikar sejadah. Sebab apa? Lepas kurma, kalau tak hampa tikar sejadah, pakai tak semayang lah. Dia pun hampa, dengar azan. Allahu Akbar. Anak dia terus nak ambil ayam panggang. Dia tampar. Dia kata apa? Sunnah Nabi ustaz kata apa? Bukan ayam panggang, kurma. Kata ayah 27 Ramadan dah ayah. Takkan baru nak amal? Tak kira, aman. Dia pun ambil, kau amal. Protes. Makan juga. Lepas makan, nak ambil ayam panggang. Ustaz kata apa? Lepas kurma, minum air, sunnah Nabi solat. Nampak dah aku dah hampa tikar sejadah ni. Ayah 27 Ramadan, takkan nak amal? Sunnah Nabi. Bila dia buat, sunnah Nabi ya. Maksud dia apa? Hang buat pun kena, hang tak buat pun kena. Jaga. Orang lelaki jaga. Saya ingat ayah saya. Ayah saya kalau tahu, jaga! Maksud dia apa? Jaga maksud dia, hang main pun kena, hang tak main, kupi hang kena. Ni, sunnah Nabi. Ambil wuduk lagi? Belum? Pergi ambil wuduk. Dia pun, okey. Dia pun tunggu atas tikar sejadah. Mat, cepat! Ayah saya, Ahmad. Lelaki kiri. Kawan baru pertama jadi imam. Lelaki kiri. Minah, perempuan. Lelaki kanan. Perempuan kiri. Pondan tengah. Siapa pondan? Dia. Dia pun usalli fardal maghribi salasa raka'at. Allahu akbar. Biasa orang Melayu semayang dah. Pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Napas pendek. Kan? Buka mata. Buka tuan-tuan. Kan makanan duduk tepi tikar sejadah. Tengok kucing duduk tunggu dah. Duduk standby dah kucing. Kucing duduk tengok. Dia kata. Selalu ni mereka semayang, tinggal tulang ya, dia kata. Tapi kenapa ikan terobok banyak isi? Dia pun, kawan duduk tengok. Lah, aku ni dah tak makan lagi. Kucing pula duduk intai. Dia pun, iya kan, bodoh. Kucing duk dengar selalu dah. Kucing angkat kepala. Tak takut. Macam mana nak halau ni kan? Dia pun penderai. Walau dolim. Tak, lari juga. Macam mana nak halau ni? Dia teringat. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Sampai ayat. Wataku. Wataku. Dia penderai. Wantakunul jibalu kal'ahnil manfus. Sebab itu kucing tu dengar lari berselerak. Dia pun selamat ikan terobok aku. Bukan cerita pasal tu. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Bah ni kan boleh betul lah lena. Nak bagi tahu sunnah Nabi. Nak dapat berkat ikut Nabi.
makan kurma, minum dulu, kemudian solat, kemudian baru makan. Sebab tu tuan-tuan berkat. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah, kita ambil ni solat sunat. Kalau boleh bang, siapa yang umur 50, jangan tinggal lepas Isyak 2 rakaat ini. Apa 2 rakaat itu? Solatlah sunat taubat. Jangan tinggal bang, 2 rakaat. Lepas ba'da Isyak tu, 2 rakaat sunat taubat. Kemudian tutup dengan witir. 1 rakaat menjadilah usalli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Kita 50 dah. Kalau 60 lagi lah. Kalau 60 jangan tinggal satu muka setiap hari Al-Quran. Sebab apa? Ingat, apa yang kita buat masa hidup ni, kita akan mati, dia akan bayang balik apa kita buat. Kalau hidup kita baca Quran, mati pun akan keluar Quran. Kalau hidup tuan-tuan kata la ilaha illallah, mati pun la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan cari keberkatan. Tuan-tuan, sunat jangan tinggal. Yang seterusnya apa? Zikir, zikrullah. Zikir jangan tinggal bang. Ni, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, ingat Allah tu lembutkan hati. Ni, zikir, lembut hati tuan-tuan. Ingat Allah macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuba tuan-tuan mainkan. La tu, tiada Tuhan yang disembah melainkan-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan try buat, tuan-tuan akan rasa satu zuk nak cerita tak hati. Nak cerita tak hati. Orang ni dia akan rasa sedap bila dia buat.